Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar para pelajar? Kita teruskan sesi pembelajaran kita untuk sejarah Malaysia. Pada hari ini saya akan jelaskan tentang reaksi masyarakat setempat di Sabah dan juga Sarawak terhadap penyerahan negeri Sabah dan juga Sarawak kepada British pada tahun 1946. Apa yang kita lihat pada hari ini adalah tentang reaksi. Jadi bila kita nak memahami tajuk ini, pertama sekali kita kena memahami apa itu reaksi. Reaksi adalah tindak balas ataupun respon masyarakat terhadap sesuatu perkara. Ini kalau kita kaitkan dengan tajuk ini adalah reaksi penduduk Sabah dan Sarawak terhadap penjarahan negeri masing-masing, iaitu Sabah dan juga Sarawak, kepada kerajaan British. Ini berlaku selepas tamatnya Perang Dunia Kedua yang membawa kembalinya British di Sabah dan juga di Sarawak. Sebelum Perang Dunia Kedua, kalau kita lihat, Sabah berada di bawah Syarikat Berpiagam Borneo Utara, bukannya kerajaan British. Itu juga Sarawak di bawah keluarga Brooke yang pada masa itu diketuai oleh Vainer Brooke. Jadi Sarawak juga bukan dijajah oleh kerajaan British. Jadi selepas Perang Dunia Kedua, kedua-dua negeri ini telah menyerahkan, iaitu Syarikat Borneo Utara British dan juga syarikat yang juga keluarga Brooke ni telah bersetuju untuk menyerah kedua-dua negeri tersebut kepada kerajaan British. Okey, ini telah memberi satu tindak balas akibat daripada penyerahan tersebut. Jadi kita nak lihat apa dah tindak balas. Bila kita sebut tindak balas atau bereaksi itu, mungkin reaksi itu dalam bentuk menubuhkan persatuan, menubuhkan pertubuhan, untuk menghadapi ataupun menentang ataupun menyatakan tidak setujunya mereka terhadap penyerahan tersebut. Mereka membuat demonstrasi, menghantar surat bantahan, mereka melancarkan mogok dan sebagainya. Itu adalah reaksi. Jadi kita nak lihat bagaimana reaksi di Sabah dan juga Sarawak. Itu yang kita perlu jelaskan. Bukan sebab, bukan faktor, tetapi kita perlu menjelaskan tentang reaksi. Itu yang perlu dijelaskan dahulu. Ini dalam isi kita akan menjelaskan tentang reaksi. Apa itu reaksi sebenarnya? Okey, kita teruskan bersama saya selepas ini. Selepas Perang Dunia Kedua, Sabah dan Sarawak menjadi tanah jajahan British. Okey, ini disebabkan daripada tindakan Vainer Brooke dan juga Syarikat Berpiagam Borneo Utara menyerahkan kedaulatan Sabah dan Sarawak itu kepada kerajaan British. British bertanggungjawab membangunkan semula Sabah dan Sarawak yang lumpuh ataupun hampir musnah akibat daripada Perang Dunia Kedua, khususnya semasa zaman pendudukan Jepun di Sabah dan Sarawak. Jadi penyerahan Sabah kepada kerajaan British sebenarnya pada peringkat ini tidak mendapat banyak tentangan daripada penduduk Sabah. Tetapi di Sarawak, gerakan anti penyerahan ini telah berlaku dengan cukup hebat yang menunjukkan satu reaksi ini di kalangan penduduk di Sarawak pada waktu itu terhadap penyerahan Sarawak oleh keluarga Brooke kepada kerajaan British. Okay, ini antara perkara penting yang perlu kita fahami untuk menjelaskan tentang reaksi penduduk di Sabah dan Sarawak terhadap penyerahan Sabah dan Sarawak kepada kerajaan British. Okay, pertama kita lihat reaksi penduduk Sabah terhadap penyerahan Sabah kepada kerajaan British oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara. Sebenarnya kurang dari segi penentangan. Ini tiada penentangan yang kuat kerana kurang berpendidikan dan tidak memahami tujuan sebenar mengapa Sabah diserahkan kepada kerajaan British pada waktu itu. Jadi kebanyakan pembesar tempatan tidak banyak terlibat dalam pentadbiran di bawah pemerintahan Syarikat Berpiagam Borneo Utara pada waktu itu. Jadi kesedaran dari segi politik di kalangan penduduk Sabah pada waktu itu masih belum jelas. Jadi dan kalau kita lihat pada waktu itu juga berwujudnya parti-parti politik yang boleh mengetuai penduduk Sabah dalam menyatakan perasaan mereka untuk menyatakan penentangan mereka terhadap penyerahan tersebut. Jadi penduduk Sabah pada waktu itu tidak mempunyai pengalaman dalam pentadbiran
di peringkat Sulawesi dan juga daerah di Sabah pada waktu itu semasa pentadbiran Borneo Utara British. Jadi keadaan yang berlaku selepas Perang Dunia Kedua, mereka memerlukan lebih banyak sokongan daripada kerajaan British yang diharapkan mampu untuk memberi kebaikan kepada penduduk Sabah pada waktu itu. Jadi kebangkitan nasionalisme di tanah Melayu dan juga di Indonesia telah mempengaruhi pertumbuhan bercorak tempatan di Sabah selepas ini untuk menyatakan semangat nasionalisme mereka kepada negeri. Jadi pertumbuhan yang bercorak sosial politik diasaskan oleh tokoh-tokoh tempatan seperti guru dan juga pegawai-pegawai kerajaan pada waktu itu memainkan peranan penting di Sabah. Antara pertumbuhan awal yang wujud adalah Persatuan Pemuda Labuan, Persatuan Pemuda Jah Sultan yang pro-Indonesia dan juga bertujuan untuk meningkatkan taraf sosial, politik, ekonomi masyarakat pribumi Sabah pada waktu itu. Jadi ini antara reaksi awal yang berlaku di Sabah akibat daripada penyerahan syarikat Borneo Utara haknya di Sabah kepada kerajaan British. Ini memang jelas pada di Sabah dari segi reaksi masyarakat itu kurang kerana mereka tidak banyak terlibat dalam pentadbiran negeri pada waktu itu. Jadi selepas Perang Dunia Kedua, mereka lebih mengharapkan perubahan yang lebih besar apabila Sabah di bawah pentadbiran langsung tanah jajahan British di Sabah. Penyerahan Sabah kepada kerajaan British oleh syarikat berpiagam Borneo Utara kerana tidak mempunyai keupayaan terutamanya sumber kewangan untuk membiayai ataupun membina semula Sabah selepas Perang Dunia Kedua. Kerajaan British ingin memelihara kepentingan ekonomi dan pelaburannya seperti hasil-hasil bumi seperti kayu balak, hasil hutan dan sebagainya, dan juga memasarkan barangan British di Sabah. British juga pada waktu ini berhasrat untuk meneruskan Empire British seperti Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Dan British telah kehilangan sumber ekonomi akibat daripada kemerdekaan India dan Myanmar pada waktu itu. Jadi kesungguhan British untuk mentadbir urus Sabah selepas tahun 1946 menjadi kenyataan apabila Sabah menjadi tanah jajahan British pada 15 Julai tahun 1946. Jadi tidak banyak reaksi yang boleh kita lihat akibat daripada penyerahan Sabah kepada kerajaan British oleh syarikat berpiagam Borneo Utara disebabkan oleh keadaan pada waktu itu kurangnya penglibatan penduduk tempatan dalam pentadbiran di peringkat negeri semasa di bawah pemerintahan syarikat berpiagam Borneo Utara, serta kesedaran masyarakat Sabah pada waktu itu terhadap kepentingan politik mereka pada waktu itu masih lagi di peringkat awal. Jadi banyak belum lagi wujudnya parti-parti yang besar yang memperjuangkan dari segi hak dan juga khususnya hak politik mereka di Sabah. Penyerahan Sarawak oleh Vainer Brooke kepada kerajaan British mendapat tentangan daripada penduduk Sabah. Jadi reaksi penyerahan Sarawak kepada British berbeza dengan reaksi penduduk di Sabah dalam penyerahan syarikat berpiagam Borneo Utara kepada kerajaan British. Di Sarawak berlaku penentangan yang kuat daripada penduduk tempatan, khususnya apabila pada Disember 1945 Vainer Brooke telah mengantar Gerard McBrien untuk memperolehi persetujuan pemimpin-pemimpin tempatan dalam majlis tertinggi bagi menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Ini adalah langkah-langkah awal yang dibuat oleh kerajaan British selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, khususnya tindakan daripada Vainer Brooke yang bersetuju untuk menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British pada waktu itu. Jadi Gerard McBrien berjaya dalam mendapatkan persetujuan dan juga tanda tangan daripada Datuk Patinggi, Datuk Bandar, Datuk Pahlawan dan juga Ong Tiang Sui untuk menyatakan persetujuan mereka menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Pada masa yang sama juga apabila Gerard McBrien berjaya mendapatkan persetujuan tersebut,
Maka Vandenbroek, itu Raja Sarawak yang memerintah pada waktu itu, maka pada Februari 1946 Vandenbroek telah mengumumkan secara rasmi penjarahan Sarawak kepada kerajaan British. Dari peringkat awal persetujuan penyataan secara rasmi yang dibuatkan oleh Vandenbroek ini telah mendapat tentangan daripada orang Melayu dan orang Iban. Itulah reaksi yang pertama. Mereka menentang, mereka tak setuju penyerahan Sarawak oleh Vandenbroek kepada kerajaan British. Bagi mereka, Vandenbroek telah melanggar perlembagaan Sarawak pada waktu itu. Untuk mengatasi masalah ini, Vandenbroek melalui Kaunsil Negeri telah bersidang pada Mei 1946 dan mereka telah meluluskan rang undang-undang untuk menyerahkan Sarawak, di mana 18 undi menyokong dan 16 undi menentang. Dengan kelulusan yang diperoleh daripada Kaunsil Negeri ini, maka Sarawak akan diserahkan kepada kerajaan British nanti pada bulan Julai tahun 1946. Disebabkan oleh penentangan, penduduk Sarawak pada waktu juga memberi reaksi. Pemimpin-pemimpin di Sarawak telah memberi reaksi dengan menyatakan surat bantahan kepada Parlimen British di London. Sebagai balasannya, tindakan daripada itu, kerajaan British telah menghantar 2 orang ahli parlimen mereka, iaitu Dr. R. Rhys-Williams dan juga L. D. Gaman, untuk meninjau pendapat rakyat Sabah pada waktu itu, sama ada mereka bersetuju atau tidak penjarahan Sabah kepada British oleh syarikat berpiagam Borneo Utara. Penyerahan Sarawak oleh Vandenbroek kepada kerajaan British berlaku penentangan. Ini disebabkan bagi pembesar-pembesar atau pemimpin tempatan di Sarawak, mereka berpendapat tindakan Vandenbroek menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British adalah bertentangan dengan perlembagaan pada tahun 1941 yang dibentuk ataupun digubal oleh Majlis Penasihat Sarawak pada waktu itu. Mengikut perlembagaan 1991 yang menjanjikan pemerintahan sendiri kepada rakyat Sarawak. Jadi tindakan Vandenbroek menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British bertentangan dengan persetujuan yang dicapai sebelum ini. Mereka juga berpendapat dengan menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British, ini akan melambatkan kemerdekaan Sarawak, kerana rakyat Sarawak terpaksa berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan daripada British nanti. Yang kedua, tindakan Charles Brooke yang tidak berunding terlebih dahulu dengan Ketua Kaum Bumi Putera sebelum membuat keputusan menyerahkan Sarawak kepada British. Sebaliknya, beliau hanya menghantar Brian McBrien untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan daripada pembesar-pembesar tempatan, seperti yang saya jelaskan sebelum ini. Mereka telah menyatakan reaksi yang telah diberikan oleh penduduk Sarawak pada waktu itu. Yang kedua, mereka menyatakan bantahan itu dengan memberikan surat menghantar surat bantahan sebenarnya, menghantar surat bantahan kepada kerajaan British. Jadi mereka melalui itu, mereka telah, misalnya Persatuan Melayu Sarawak, pimpinan Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah telah menghantar surat bantahan kepada pejabat tanah jajahan British di London. Itulah tindakan British yang menghantar 2 orang ahli parlimennya ke Sarawak untuk meninjau pendapat penduduk Sarawak sama ada bersetuju atau tidak menerima penyerahan Sarawak itu kepada kerajaan British. Tindakan seterusnya atau reaksi seterusnya adalah Persatuan Pemuda Melayu Sibu telah diharamkan oleh British, di mana 4 orang ahlinya telah dihukum mati kerana bersepahat atas pembunuhan Sir Duncan Stewart, dan ini memberi kesan kepada gerakan anti penyerahan Sarawak pada peringkat yang seterusnya. Itu satu lagi reaksi. Tindakan Rosie Dobbie misalnya membunuh Sir Duncan Stewart, itu Governor kedua Sarawak, British di Sarawak pada waktu itu, telah menunjukkan betapa kuatnya bantahan penduduk Sarawak pada waktu itu terhadap penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Reaksi penduduk Sarawak terhadap penyerahan Sarawak kepada kerajaan British oleh Vandenbroek
Ini dinyatakan melalui apa dipanggil sebagai gerakan anti penyerahan. Pertama sekali, reaksi yang pertama daripada penduduk Sarawak adalah sebahagian daripada mereka, terutamanya orang Melayu, dengan jelas menyatakan tentangan mereka terhadap penyerahan Sarawak kepada British. Kedua, mereka telah menubuhkan pertubuhan ataupun persatuan ataupun pergerakan seperti Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, Pergerakan Pemuda Melayu dan Barisan Pemuda Sarawak, sebagai reaksi mereka bahawa mereka tidak bersetuju dengan penyerahan tersebut. Jadi mereka menubuhkan persatuan ataupun pergerakan untuk menyatakan bantahan mereka. Mereka berpendapat dan mereka juga bersetuju bahawa perjuangan mereka adalah untuk memulihkan pemerintahan dinasti Brooke dan seterusnya menuntut kemerdekaan Sarawak. Itu yang mereka perjuangkan. Jadi Persatuan Melayu ini telah mendapat juga sokongan daripada Persatuan Dayak Sarawak pada waktu itu. Jadi ini telah memberi lagi reaksi kepada penentangan atau pergerakan anti penyerahan ini. Pergerakan atau pergerakan yang dimulakan oleh orang Melayu di Sarawak pada waktu itu mendapat sokongan daripada Persatuan Dayak Sarawak pada waktu itu, dan juga membantah penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Reaksi juga jelas di kalangan pegawai-pegawai kerajaan atau pegawai-pegawai Keputusan Awam yang merupakan tulang belakang yang menjadi pemimpin kepada gerakan-gerakan atau persatuan yang ditubuhkan ini. Mereka telah menganjurkan apa yang dipanggil sebagai demonstrasi semasa upacara pelantikan Gubernur Sarawak yang pertama pada 30 Oktober tahun 1946. Demonstrasi itu ada satu reaksi daripada penduduk Sarawak terhadap penyerahan Sarawak oleh Vainer Brooke kepada British. Jadi sebagai tindak balasnya, British telah mengeluarkan Perkeliling nombor 9 pada Disember 1946 yang melarang pegawai-pegawai awam menyertai gerakan anti penjarahan. Akibat daripada tindakan British, sekali lagi berlaku reaksi daripada penduduk Sarawak, iaitu 400 pegawai awam telah meletakkan jawatan, dan kebanyakan mereka adalah guru-guru yang mengajar di sekolah Melayu di Sarawak pada waktu itu. Kesannya 22 buah sekolah Melayu telah tutup disebabkan mereka membantah pengeluaran Perkeliling nombor 9 oleh kerajaan British pada waktu itu. Dan gerakan anti penyerahan ini mencapai kemuncaknya apabila Rosely Dobbie telah membunuh Sir Duncan Stewart, iaitu Gubernur Sarawak yang kedua, ini pada 3 bulan 12 tahun 1949. Ini telah memberi satu tindakan ataupun reaksi yang agresif, reaksi yang keras terhadap penyerahan ataupun menunjukkan bantahan yang keras terhadap penyerahan Sarawak oleh Vainer Brooke kepada kerajaan British. Jadi tindakan yang dibuat oleh Rosely Dobbie itu yang menganggotai satu gerakan yang dipanggil Rukun 13 yang ditubuhkan di bawah pimpinan Pergerakan Pemuda Melayu Sarawak pada waktu itu. Ini menunjukkan klimaks kepada gerakan anti penyerahan sehingga membawa kepada pembunuhan seorang pegawai British. Reaksi terhadap gerakan anti penyerahan oleh Vainer Brooke kepada kerajaan British memasuki tahap yang kedua. Selepas terbunuhnya Sir Duncan Stewart oleh Rosely Dobbie, maka pada 1 Julai 1946 Sarawak secara rasmi menjadi tanah jajahan British. Selepas peristiwa pembunuhan Duncan Stewart, Persatuan Melayu Sarawak telah menyusun 10 gerakan anti penyerahan dan menegaskan perjuangan mereka dilakukan dengan cara yang lebih sah, dan mengikut lunas undang-undang. Pada 5 April 1950, Persatuan Melayu Sarawak telah menghantar surat bantahan kepada Gubernur Sarawak, dan mereka menjelaskan mereka akan mengadakan tunjuk perasaan secara besar-besaran, tetapi tidak dibenarkan. Pada 30 Ogos 1950, Setiausaha Persatuan Melayu Sarawak dan yang dipertua Barisan Pemuda Sarawak telah ke Singapura untuk bertemu Anthony Brooke bagi menentang gerakan penyerahan itu, tetapi usahanya juga gagal. Inilah reaksi yang baru selepas peristiwa pembunuhan Duncan Stewart. Usaha yang dibuat oleh Persatuan Melayu Sarawak untuk meneruskan bantahan mereka terhadap penyerahan
Sarawak kepada kerajaan British. British menasihatkan Persatuan Melayu Sarawak supaya menghentikan penentangan dan memberi jaminan kerajaan British akan membimbing dan membantu rakyat Sarawak untuk memperolehi pemerintahan sendiri pada satu masa nanti. Jadi Persatuan Melayu Sarawak telah menamatkan gerakan anti penjarahan pada tahun 1951. Jadi dengan ini British telah berkuasa sepenuhnya dan penyerahan Sarawak oleh Vannevar Brooke kepada kerajaan British tidak lagi mendapat tentangan. Okay, berdasarkan apa yang saya jelaskan berkaitan dengan gerakan anti penjarahan khususnya di Sarawak dan juga di Sabah. Dan kita boleh lihat berdasarkan pada perbincangan tadi, cuba pelajar jawab soalan ini. Bandingkan reaksi masyarakat setempat di Sabah dan Sarawak terhadap penyerahan negeri masing-masing kepada British pada tahun 1946. Jadi dalam soalan ini jelas, pertama sekali tugasannya itu membandingkan reaksi masyarakat setempat. Dan reaksi yang saya katakan tadi, apakah perasaan ataupun tidak balas mereka terhadap isunya, iaitu penyerahan Sabah dan juga Sarawak kepada kerajaan British. Jadi kehendak soalan reaksi masyarakat Sabah dan Sarawak terhadap penyerahan negeri mereka kepada kerajaan British. Dia apakah reaksi? Bagaimana reaksi itu? Pertama, mereka katakan surat bantahan, kan? Mereka menubuhkan persatuan, pergerakan, pertubuhan dan sebagainya. Mereka juga melancarkan mogok, buat demonstrasi. Okay? Mereka menghantar surat bantahan dan sebagainya. Okay? Itu adalah reaksi yang perlu dijelaskan. Okay? Dan kalau kita lihat latar tempatnya adalah di Sabah dan juga Sarawak. Dia kena jelaskan dua tempat, dua reaksi, penduduk Sabah dan juga penduduk Sarawak. Bagaimana reaksi mereka terhadap penyerahan wilayah Sabah oleh Syarikat Bahagian Borneo Utara kepada British dan juga Vannevar Brooke menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Dan latar masa itu adalah pada tahun 1946. Jadi peristiwa apa yang berlaku akibat dari penyerahan Sarawak kepada British pada tahun 1946. Okay, itu yang perlu kita jelaskan reaksinya. Okay, dari segi latar masa dan juga bila kita menjawab soalan esei seperti yang saya jelaskan sebelum ini, format esei mesti ada pendahuluan, mesti ada isi dan juga ada kesimpulan ataupun penutup. Jadi dalam pendahuluan ataupun pengenalan itu, pelajar boleh menjelaskan tentang latar belakang. Ini seperti di awal yang saya berikan tadi, tentang latar belakang bagaimana British dapat menguasai Sarawak dan juga menguasai Sabah melalui Syarikat Berpiagaan Borneo Utara dan juga melalui Vannevar Brooke pada waktu itu. Okey, itu dari segi latar belakang. Okey, kita boleh beri juga dari segi definisi tentang penyerahan, apa dia reaksi, apa dia penyerahan negeri dan sebagainya. Dan pada tahun 1946, apa yang berlaku pada 1946? Apa yang berlaku sebelum 1946? Okey, apa yang berlaku sebelum 1946? Itu Perang Dunia Kedua. Jadi kemusnahan yang dihadapi di Sabah dan Sarawak akibat daripada perang itu, kesan Perang Dunia Kedua itu sikit sebanyak dalam menjejaskan ekonomi Sabah dan Sarawak pada waktu itu. Jadi British sampai pada masa yang tepat untuk mengambil alih ke pentadbiran di Sarawak dan juga di Sabah disebabkan ketidakupayaan Syarikat Piagam Borneo Utara dan juga syarikat dan juga Vannevar Brooke untuk meneruskan pemerintahan mereka sama ada di Sabah ataupun juga di Sarawak. Okey, itu yang perlu pelajar boleh jelaskan di peringkat awal isi tadi, dan kita terus memberi reaksi penduduk Sabah bagaimana. Reaksi di Sabah agak kurang sedikit sebab mereka masih belum memahami dari segi kepentingan untuk ataupun kefahaman mereka tentang semangat kebangsaan itu kurang pada waktu itu. Ini disebabkan oleh kurangnya penglibatan mereka dalam pentadbiran di bawah pentadbiran Syarikat Berpiagaan Borneo Utara pada waktu itu. Berbeza dengan Sarawak, kalau kita lihat penentangan itu lebih agresif akhirnya hingga membawa kepada pembunuhan Gubernur Sarawak yang kedua. Okey, jadi pelajar teruskan baca ulang kaji, fahamkan dan cuba jawab soalan ini dalam masa 30 minit dan kita pastikan menjawab dua-dua bahagian. Reaksi penduduk Sabah, reaksi penduduk Sarawak terhadap penyerahan Sabah di bawah Syarikat Berpiagaan Borneo Utara kepada British dan juga Vannevar Brooke yang menguasai Sarawak pada waktu itu menyerahkan Sarawak kepada pentadbiran British. Ini pada tahun 1946. Okey, selamat menjawab. Okey, teruskan membuat latihan. Jawab dalam masa 30 minit dan berikan reaksi. Apa itu reaksi? Bukan sebab tetapi reaksi masyarakat terhadap
penyerahan Sarawak kepada British pada tahun 1946. Okey, teruskan belajar, selamat belajar, teruskan ulang kaji dan bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Jumpa lagi. Minit bersama Siko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Perkara penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah